Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Muka surat 245. Ada buku lain. Ada tajuk dia. Pada ni pun ya. 245. Manhaj Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah. Ada tajuk besar dia. Okay. Ya. Tak kuat. Manhaj Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah. Muka surat 245. Kita lihat. Okay. Tajuk ni terlalu panjang. Tapi tajuk yang kita nak kongsi malam ni, bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah kekerasan dan juga keganasan. Sebab orang tuduh kan musuh-musuh Islam, kata Islam ni ganas, kejam. Jadi malam ni kita nak buktikan bahawa tuduhan itu tak tepat. Musuh Islam ni yang menuduh tu. Jadi macam-macam mereka buat. Tengok tu, kartun daripada Demak. Jangan wariakan kartun ni sebab hari ni saya terima satu berita, seorang bukan Islam dihukum 15,000. Patut 50,000 tu, kerana menghina Nabi. Bawa gambar kartun macam ni lah kan. Gambar ni di mana ditunjukkan Nabi ganas tu. Tengok atas kepala tu, atas kepala Nabi tu bom. Nah, maknanya kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam sekarang ni, maka Nabi yang terlalu. Lain makan angka, lain kena getah. Satu. Ini satu lagi tuan-tuan. Kata juga dia kan, daripada Demak juga. Dia quote ayat Quran, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kamu atau isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu. Maknanya isteri kita kok suka lah kita nak buat kan. Tapi tengok bagaimana menyindir. Agaknya apik yang kena 15,000 hari ni tu gunakan kartun je lah. Yang hitam ni ialah Siti Aisyah. Ini Nabi. Allah Akbar. Saya untuk tujuan kita ilmu malam ni je. Kalau tidak, saya tak akan dedahkan gambar ni kan. Ini Islamphobia. Takut pada Islam, maka Nabi jadi masuk. Nampak tak? Dia kata perkara-perkara undang-undang dalam Quran ni kejam. Hukum hudud kejam, hukum kisah kejam. Nabi tulis Quran. Sambil tulis tengok di tangan kiri dia pedang, tangan kanan tulis Quran. Satu lagi penghinaan. Yang ni lagi tengok tuan-tuan. Prophet Muhammad was rapist, pedofil, murderer. Dan begitulah semuanya. Akhir sekali bawah tu pembohong. Okey. Ini semuanya kempen sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Firdaus dulu kan, pada orang berjuta mereka gunakan dana untuk menghina Nabi kita sebagai tanda mereka takut pada Islam.
Tetapi Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Saya baca tafsir Hamka. Dia tafsirkan satu ayat daripada surah Saf. Mengelak mereka cuba memadamkan cahaya Allah. Tetapi mereka tak dapat memadamkan cahaya Allah itu. Benci di Denmark, ramai masuk Islam di Jerman. Ramai masuk Islam di Perancis. Nampak? Ramai yang jual gereja, orang Islam beli jadi masjid. Itu dia lepas, tuan-tuan. Jadi ini bukan di masa saya untuk menunjukkan bahawa perkara yang kita nak bincang malam ni tak tepat mengatakan bahawa Islam tu ganas dan keras. Sebab dalam Quran sendiri Allah kata Islam lemah lembut. Macam mana sifat Allah lemah lembut. Begitu juga dalam sirah Nabi SAW yang akan kita kongsi malam ni. Banyak semua contoh-contoh bagaimana Nabi dia bersikap lemah lembut. Daripada hadis-hadis yang dapat kita kesan sampai hari ni kan. Jadi dalam buku ni daripada buku surat 245 ni banyak hadis-hadis dalam buku ni. Tapi saya tak bercadar nak kongsi semua hadis tu, tak cukup masa. Kita ambil yang betul-betul malam ni insya-Allah. Mula-mula kita tengok apa maksud mahad. Sebab kita punya tajuk besar lah ialah mahad Nabi, manhaj Nabi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita nak tengok apa maksud mahad. Makna manhaj dalam bahasa Arab, bahasa Arab ni. Jadi dari segi bahasa manhaj tu tuan-tuan berasal dari kata nahaja yang berarti jalan yang terang. Jalan yang terang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jadi pengarang ni bawa tajuk besar ni manhaj Nabi, jalan atau cara Nabi bagaimana menyelesaikan banyak masalah manusia. Termasuk yang kita nak kongsi pada malam ni, masalah keganasan dan kekerasan. Dan tajuknya akan menyusul pada bulan-bulan yang akan datang kalau sekali panjang umur kita dengan mahad yang lain pula. Okey. Jadi kita tengok satu pandangan Ibn Abbas, sepupu Rasulullah SAW, Abdullah Ibn Abbas. Jadi kita tengok macam mana dia kata tu. Saya terjemahkan bawah tu yang merah. Demi Allah Rasulullah tidak meninggal dunia hingga meninggalkan jalan yang jelas. Jadi mana sebelum Rasulullah wafat, dia dah tinggal banyak perkara-perkara yang jelas untuk umat dia ikut. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Tengok tuan-tuan mula-mula sekali. Muka surat 247. Dia ayat Quran kan. Yang pada surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Surah Fussilat ayat 34. Pengarang bawa ayat ni nak menunjukkan bahawa tengok dalam Quran sendiri menolak kekerasan dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Ayat ni turun pada Nabi Muhammad kan. Dan apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Itu jaminan Allah SWT. Kalau kita buat baik dengan orang tu, dalam ayat surah Fussilat 34 ni, akhirnya orang tu akan mengalah. Dan apa yang berlaku kemudiannya, dia pula jadi sahabat karib kita. Banyak berlaku kan dalam zaman Nabi. Dan zaman moden pula dia tahu kan. Pengarah filem di Belanda kan, yang mengarah filem menghina Nabi, akhirnya masuk Islam. Saya tak dapat masukkan gambar, terlupa orang teringat gambar apa ni, tokoh tu, pengarah filem di Belanda tu. Jadi agama Islam kita ni menolak kekerasan dan kekerasan sama manusia, sama ada sesama Islam ataupun bukan Islam. Orang kafir pun kita kena tak boleh bertindak keras.
Tak boleh kita bersikap ganas kepada mereka tu, walaupun berbeza agama. Banyak hadis Rasulullah SAW mengenai dengan ni, bagaimana dia melarang orang-orang Islam melakukan kekerasan kepada orang bukan Islam. Terutama sekali kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang di bawah perlindungan negara Islam. Majoriti orang Islam, pemerintah Islam, kemudian ada orang kafir melindung bawah tu. Jadi Nabi kata, siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku. Itu hadis kan. Tuan-tuan dan puan, kita tengok statement nombor 2 ni. Ketika Nabi SAW berada di Makkah, di zaman jahiliah ni kan, baginda melihat kekejaman berlaku sesama manusia, terutama sekali di kalangan masyarakat Quraisy jahiliah. Disebutkan dalam sejarah jahiliah. Kata ulama jahiliah tu bukan maknanya bodoh. Mereka ni penyair, mereka ni ceria kawan ramai. Jahiliah tu maknanya kata ulama ialah jahil mengenai dengan agama tauhid. Lepas tu buat panggil jahat pula, membunuh anak-anak perempuan, kan, contoh kan. Jadi hadis berkaitan dengan perkara ni, pengarang ni bawa satu contoh waktu sepupu Nabi juga, Ja'far bin Abu Talib. Abu Talib bukan pakcik dia kan. Selain daripada Sayyidina Ali, ada anak nama Ja'far, adik Sayyidina Ali tu. Jadi Ja'far dia pergi ke Habsyah, berjumpa dengan raja Kristian pada masa itu bernama Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi tanya pada Ja'far ni, dia kata apa sebenarnya yang diajar oleh Muhammad tu yang menyebabkan orang di Mekah tak suka. Ja'far pun dia kata bagaimana keadaan masyarakat Quraisy masa itu, menyembah berhala, makan bangkai binatang tidak sembelih, jahat terhadap jiran, suka menumpahkan darah dan melakukan berbagai-bagai perbuatan jahat lagi. Kata Ja'far cerita pada Raja Najasyi. Jadi datanglah Muhammad SAW membawa ajaran yang melarang semua ni. Jangan sembah berhala, sembahlah Allah yang Esa, jangan makan bangkai, makanlah binatang disembelih dengan nama Allah, muliakanlah jiran, muliakanlah tamu, jangan berperang, menumpah darah satu sama lain. Ja'far ceritakan kepada Raja Najasyi. Jadi pengarang ni membawa contoh ni nak menunjukkan, tengok awal-awal lagi Ja'far dah beritahu Raja Kristian ni tentang bukanlah Islam tu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama yang kejam. Kalau penukis kartun Demak tu tahu cerita-cerita ni, dia slow sikit daripada menulis kartun tu kan. Tapi panjang cerita orang Pan akibat atau kesan daripada melukis kartun Nabi. Ramai orang mati. Orang Islam ni, mereka tunjuk perasaan kerana marah sangat di India, di Pakistan, di Bangladesh. Tengok dalam internet. Bantahan terhadap penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh orang Eropah. Kita tengok bagaimana sikap Nabi SAW terhadap kekerasan kan. Bagaimana sahabat Nabi bernama Mughairah bin Syu'bah menceritakan bagaimana kata Nabi kan. Ini dah hadis kan. Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa mana'an wa tawadal banat. Dan begitulah seterusnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajipan. Tak ada apa-apa lagi kan. Dan minta yang bukan-bukan haknya. Dan itu yang saya bilang, membunuh anak hidup-hidup. Allah larang, Nabi larang perbuatan ni kan. Tapi perbuatan membunuh anak hidup-hidup pun ulama-ulama dah berbincang. Bukan semua sekali masyarakat jahiliah tu buat perangai ni. Sebab mereka pertikaikan satu hadis yang mereka kata palsu dan lemah, yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar pun bunuh anak dia. Ini kadang-kadang yang kita kurang berhati-hati ni, termasuk juga pendakwah sebarkan hadis tu. Kata ulama tak betul tu. Sebab dia kata kalau Sayyidina Umar dia bunuh anak dia, macam mana ada Hafsah, iaitu isteri Nabi. Habis semua anak perempuan dia kena bunuh kan. Nampak tu. Jadi dia kata ini semua kerja Syiah ni. Sebab Syiah benci Sayyidina Umar. Sebab itu Sayyidina Umar ni merampas hak Ali untuk jadi khalifah. Jadi bawa lah cerita bukan-bukan.
Kata Sayyidina Umar bunuh anak. Dan kalau dia bawa Sayyidina Umar kadang-kadang senyum, kadang-kadang gelak. Kadang-kadang dia gelak, kadang-kadang dia menangis. Atau kalau hadis yang panjang kan. Bila dia gelak ni, kadang mikirkan aku buat berhala, kemudian aku makan. Dia berbuat korban kan. Aku sedih bila aku ingat aku bunuh anak aku, anak perempuan. Jadi hadis itu kata ulama yang kemudian mengkaji hadis bukan hadis sahih. Jadi pastikan maknanya bukan semua maka dia panggil macam itu. Ada setengah-setengah kabilah yang buat panggil macam itu, bunuh anak hidup anak perempuan sebab mereka malu. Sebab dia kata anak perempuan dia bila besar nanti mesti orang jadikan alat seks. Baik aku bunuh pada awal. Itu antara sejarah mengapa mereka benci sangat pada anak perempuan. Kalau semua masyarakat jahiliah membunuh anak perempuan, takkan ada lagi generasi orang Quraisy sampai sekarang kan. Jadi tak tepat katakan semua sekali. Kaum-kaum atau kabilah-kabilah yang tertentu saja dalam masyarakat jahiliah tu. Clear insya-Allah. Okay. Tuan-tuan dan puan, bagaimana cara Nabi menggunakan manhaj jalan untuk menyelesaikan masalah ganas yang keras tu. Maka tak ada perkara lain pendekatan tauhid. Pendekatan tauhid iaitu percaya pada Allah SWT dan percaya pada akhirat. Percaya pada apa yang kita lakukan di dunia ni Allah akan balas di akhirat. Itu pendekatan tu. Nak ukur macam mana lagi kan? Pendekatan tauhid iaitu iman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, maka kita takutlah melakukan benda-benda yang Allah larang kan. Itu aja. Nabi menggunakan pendekatan tauhid untuk menyekat perbuatan ganas dan keras kepada makhluk Allah. Jangan menyatakan bahawa semua perbuatan dilakukan oleh seorang Allah akan melihat. Maka pengarang ini masuk atau contoh kan. Jika ibadat pun perlu dilakukan seolah-olah melihat Allah, apa lagi perkara lain? Maknanya perbuatan kita semua nanti semuanya akan dilihat oleh Allah SWT. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Sembahlah Allah seperti kamu melihat dia. Dan kalau sekali kamu tak tengok, tak nampak dia, maka dia nampak kamu. Itu dalam konteks amal ibadat. Jadi hadis ni yang menguatkan semangat kita bila sembahyang tu kita nak khusyuk kan, sebab Allah tengok. Maka pengarang ni bawakan juga dalam buat dalam amalan di dunia ni pun ikut hadis ni amal. Inilah dia pendekatan tauhid. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ini pendekatan tauhid. Pendekatan ini lah nak menyelesaikan masalah manusia ni. Ganas, kejam, mengumpat ngatur orang, menyakitkan orang. Menulis WhatsApp, menghina orang, peternah orang. Nampak tak? Macam yang dibaca oleh imam kita tadi dalam rakaat yang pertama. Ayat mengenai dengan fitnah kepada Siti Aisyah, isteri Nabi SAW. Ifkun dalam ayat yang pertama dalam ini yang saya dapat tangkap dalam asal surah An-Nur tu, di mana Siti Aisyah dibersihkan oleh Allah SWT. Bila dia dituduh oleh orang munafik, dia berskandal dengan seorang sahabat Nabi. Panjang cerita dia kan. Nabi juga menanamkan sifat kasih sayang. Allah sendiri bersifat kasih sayang serta lemah lembut terhadap hamba-Nya. Ini hadis. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah tu lembut, maha lembut. Dan dia suka kelembutan. Suka sopan santun. Allah sopan santun. Dan Allah suka sopan santun. Ini hadis yang panjang tuan-tuan. Okey. Jadi hadis panjang ni cerita tuan-tuan. Saya tak payah saya baca hadis yang panjang tu. Takut silap nanti baris pula dia kan. Saya tak mahal mengenai kalau sekali tak ada baris ni. Sebab kita bahasa Arab dah lama tinggal kan. Jadi takut dia atas tu tukar ke bawah, bawah tukar ke atas, lari makna dia. Jadi dalam hadis panjang tuan-tuan cerita begini. Maknanya pada satu hari ada berapa orang Yahudi datang jumpa dengan Rasulullah. Bukan seorang tu, ramai. Atas sebab Faqalu. Maka Faqalu tu jamak kan, ramai tu. Kalau Faqal seorang kan. Assalamualaikum. Itu je, malu.
Itu diguna bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi kita dah tahu kan. Wassam wal maut. Sam ni tuan-tuan apa ni? Assalamualaikum ni dalam bahasa Arab ialah mati. Matilah kamu. Itu soalan orang Yahudi datang ni. Mereka mengucapkan Assalamualaikum yang membawa maksud mati ke atas kamu. Waktu itu bersama-sama dengan Nabi ada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Dia jawab kan ni? Kamu yang mati. Kamu yang mati. Mati kat atas kamu. Dan tambah lagi geram tu dia. Bukan saja itu waalaikumsalam wala'nah. Dia juga selain daripada mengatakan mati kamu dan laknat kamu. Tengok apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahla ya Aisyah. Kita tengok sini. Nabi menegur Aisyah dengan mengatakan mahla ya Aisyah, inna Allah yuhibbu rifqa bil amri kulli. Di sini datang hadis yang kita baca tadi kan. Mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, Aisyah, ya. Jangan cakap begitu. Sesungguhnya Allah tu suka kepada lemah lembut pada semua perkara. Kemudian dalam riwayat yang lain pula, dalam wasil lain hadis, ya, Nabi kata wa iyyaka wal ampu wal fahsya. Kata Aisyah, adakah engkau dengar apa kata mereka? Jawab Nabi, aku telah jawab kata kamu. Kata Nabi, aku dengar apa yang dicakap. Itu sebab aku kata alaikum. Ataupun alaika kan, alaikum dia ramai-ramai kan. Aku jawab tu je. Jadi maksud ucapan Nabi itu ialah mati itu kembali ke atas mereka iaitu orang Yahudi yang minta dia mati tadi. Jawab macam tu. Yahudi dia kata Assalamualaikum. Nabi dia kata alaikum. Itu atas kamu. Ada cerita pengarang bawah hadis ni. Nak menunjukkan bahawa Nabi tak mengamuk, Nabi tak gabra, Nabi pujuk pula isteri dia, jangan cakap macam tu. Bila Aisyah kata takkan kau tak dengar tadi Rasulullah, mereka minta kamu mati, aku dah jawab dah. Ya tu aku jawab dah ke atas kamu mati tu. Okay. Hal ni tadi hendaklah kamu menjauhi kekasaran dan berkata kotor. Ada dia. Mana Nabi kata pada Aisyah, jangan kamu berkasar, jangan kamu cakap kotor pada orang Yahudi tu. Ini tadi itu gambar hiasan je lah. Zaman dulu tak ada pakai macam tu, agaknya kan zaman sekarang kan. Yahudi tu. Dia simbol dia macam ni je. Jadi kalau kita pakai ketayak misalnya macam ni je, kita tempek je kan. Rambut semua Yahudi tu. Pastikan kita jangan tiru cara orang Yahudi makan ni. Pakai penuh, tutup semua. Ada macam ni. Kebanyakan macam mana ni parti-parti mereka tu. Pelita-pelita dia dan sebagainya. Warak sungguh lah kemaknya. Buat kitab dia. Hanya orang kita pula. Mana lebih comel kata orang Batak Timur. Allahu Akbar. Kebiasaan Jadi maknanya cerita yang saya bawa mula-mula tadi ialah mengenai dengan jangan berkasar kepada orang yang mengejek kita. Dalam konteks cerita tadi ialah orang Yahudi. Nabi tegar. Takkan lemah lembut. Sebab Allah pun lemah lembut. Yang kedua ni selalu kita tahu cerita ni kan. Saya pun dulu pernah buat cerita ni kan mengenai dengan sifat Rasulullah ni. Cerita Badui dia kencing dalam masjid. Termasuk cerita ni tuan-tuan. Hadis panjang ni. Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa'a Arabiyyu. Lah dia kata Arabiyyu. Tapi diterima sebagai orang Badui. Faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mah. Bukan panggil nama orang ni kan. Mah ni mana ni halau orang Yahudi. Begitulah sebenarnya. Okey, kita tengok terjemahan terus. Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah SAW, masjid tu tak diceritakan masjid mana, tapi biasa masjid Nabi tu, masjid Nabawi di Madinah sekarang ni. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni pergi kampung tu nampak. Lalu berdiri untuk kencing di masjid. Bangun ni ada orang viral kan bukan Islam kencing di tempat ambil wudu dekat air ra'ah.
Itu agaknya dia ikut Badui je lah. Para sahabat mengertaknya. Para sahabat boleh tengok dia kecil dalam masjid. Dalam ni, tengok orang ramai. Bersabda janganlah bergertaknya. Atau apa yang berkata mah-mah tadi. Ialah, hoi, hoi. Nabi pun bersabda, jangan kamu memutuskannya. Biarkan dia selesai kencing terlebih dahulu. Maknanya jangan kamu tegah dah, biar dia terus sampai puas. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, rupanya ayat ni pun ulama-ulama takwil kan. Ulama takwil kan dengan panjang. Ni mengelik, janganlah kamu memutuskan. Biar dia selesai kencing terlebih dahulu. Kata ulama, Nabi saja biarkan. Kalau sekejap dilarang, ya, maka dia berkecil kata-kata lagi. Kata misalnya dihalau kan, dia kecil sana, dia kecil sini. Habis dia kecil satu tempat. Senang cuci. Ulama sampai macam tu. Mereka melihat mujizat Nabi SAW. Yang kita sebab Nabi tak bagi sahabat-sahabat tu halau dia. Sebab takut nanti terpancuk ke tempat lain. Nampak tuan-tuan. Sampai begitu para ulama kita takwilkan hadis dengan ni dan Badui kecil dalam masjid ni. Maknanya kata biar dia kecil sampai puas. Setelah itu Rasulullah pun menasihatnya. Kemudian dan lepas dah selesai semua, tentulah tak ada istinja dengan orang Badui. Jahil kan biasanya bila disebut orang Badui ni dalam hadis-hadis tu menunjukkan orang kampung yang tak ada ilmu. Mereka ada Islam tapi ilmu tak ada. Jadi baru dia nasihat. Nampak tak? Sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing dan kekotoran. Lembut Nabi cakap kan. Masjid adalah tempat untuk zikir, tempat untuk solat, tempat untuk baca Quran. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW yang sesuai. Mana ada lembut lagi berkata dalam hadis tu. Setelah itu Nabi memerintahkan seorang untuk mengambil satu baldi air dan menyiramnya. Maka ulama kan ayat akhir pun mereka takwil juga. Dia kata Nabi mengajar macam mana cara nak membersihkan najis mutawassitah. Sebab air kencing ni najis mutawassitah. Najis sederhana. Bukan najis mukhaffafah tu najis kencing anak-anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun. Yang hanya menyusui ibu saja, tak makan benda lain. Itu mukhaffafah cukup ringan. Senang kerja-kerja itu pelak. Tetapi orang tua punya kencing dalam ni. Tuan-tuan nampak Nabi tunjuk cerita ni mana bersih tempat itu je, siram air bersih tu. Jangan pula satu kapel semua, satu kapel kita buka kemudian bawa tempat lain. Tak kena. Itulah kena ada ilmu tu kan. Jadi Nabi tunjukkan, kata ulama itu Nabi tunjukkan itu semua benda-benda peristiwa ni semua Allah jadikan untuk Nabi menjatuhkan satu hukum. Orang belajar, sahabat pun belajar. Orang macam itu rupanya mencuci najis mutawassitah, najis kecil dan sebagainya. Benda tu je. Dia siram dengan baldi air tu dan dia dikeringkan. Hadis ni riwayat Muslim. Okay. Saya tambah tadi maklumat kan untuk kita kongsi. Mana hadis Badui kencing ni banyak hukum hakam fiqh yang terbit di situ. Jadi apa yang kita dapat cerita hadis Badui kencing ni, maknanya lemah-lembut Nabi. Dia tak sepak masalahnya. Apa dia ataupun tak tendang ataupun tak maki. Badui tu dia tahu kan Badui ni orang daripada kampung. Mungkin baru masuk Islam, ilmu tak ada lagi. Maki buat apa? Tak berkesan. Lemah-lembut gitu je. Pengarang bawa kisah Badui ni menunjukkan nampak bagaimana sikap Nabi. Jadi dengan sikap macam tu macam mana kata-kata tadi mengatakan kejam tak ada orang perempuan dan macam-macam lagi. Kita akan lihat lepas ni hadis pengiringan membela orang perempuan. Membela orang perempuan. Okey. Ini pandangan ulama mengenai dengan hadis tadi. Mengenai dengan kes Badui kencing. Sikap itu oleh Nabi adalah bertujuan mendidik umatnya agar jangan bersikap kasar terhadap pelaku kesalahan yang jahil. Itu dia. Dia punya puan itu jahil. Tetapi kalau cerdik, macam kita cerdik belaka kan? Memang nak pelendang lah kalau sengaja kecil dalam surau ni. Jadi kawan tidak tahu apa-apa kan? Bersikaplah cara lemah lembut, jangan mengugut dan mengancam. Peristiwa ini menjadi hujah juga pada para ulama untuk menunjukkan bagaimana Nabi menunjukkan cara membersihkan najis sederhana atau mutawassitah. Pakai najis ni ada hukum fiqh ada 3 kan.
mutawassitah, yang ringan sekali. Mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah yang mula-mula ni, yang ringan sekali. Mutawassitah sederhana, kencing sederhana tu. Kencing, muntah, tai dan sebagainya tu. Lepas tu mughallazah. Ini orang takut ni. Tapi orang tak faham kan. Itu pentingnya kita beli buku Al-Azkar tu. Yang Ustaz Rehan ajar kan. Semua ada tu. Nanti habis kuliah saya ni, saya nak kempen mengenai dengan ni, kita nak kumpul dana beli buku Al-Azkar yang Ustaz Rehan ajar. Tak ada buku tu lagi kan. Banyak ilmu tu kan. InsyaAllah AJK Surau izinkan saya. Kita nak gunakan duit tu untuk beli buku tu. Dan ada dalam jemaah yang nak wakaf 10 buah. Kemudian satu lagi duit tu kita gunakan juga untuk beli satu buku lagi yang kitab yang diajar oleh Ustaz Samuri. Kita tengok kita nak beli juga buku tu. Bila ada buku baru semangat kita kan. Okay. Jangan macam tu. Ini satu contoh kan, ini kamu hiasan je ni. Macamlah hebat sangat kan, kira nak menuding tangan pada orang lain je kan. Dengan muka sekali. Banyak orang jadi macam tu. Dia jadi hot tempered kan. Terutama sekali warga emas. Warga emas ni sensitif. Kacau sikit je, mula macam tu. Jangan terlalu pandai. Kita ni tak lama lagi nak hidup. Semuanya Allah catat. Semuanya Allah catat dalam baik. Walaupun buat muka macam ni pada orang lain kan. Allah catat kan. Okay. Atau macam tu dengan anak, dengan isteri. Tak payahlah pakai-pakai tu, tunjuk jari macam tu. Tunjuk jari kasar tau. Kamu hiasan. Tak apalah Ustaz, anak saya, isteri saya. Yalah, tetapi cara tu menunjukkan kita ni kasar sangat. Berlebihan dalam melepaskan kemarahan. Dan di samping itu, Nabi juga larang berlebihan dalam agama. Dia dibawa oleh pengarang. Menunjukkan bahawa Islam juga sederhana, tidak keras. Dalam agama juga tidak keras. Itu sebabnya orang-orang yang baru masuk Islam, kita banyak betul langsung. Itu sebab agaknya bila saya baca sejarah kan, bagaimana Islam di peringkat awal di kalangan orang Melayu. Mengapa ulama-ulama membiarkan setengah-setengah khurafat itu berlaku? Dibiarkan mandi sapa misalnya. Kerana kalau sekiranya awal-awal lagi dilarang, orang tu murtad balik. Semua tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Biar mereka ada ilmu dulu, barulah kemudiannya diberi tahu dia tu. Itu sebab lagaknya, saya baca dalam artikel bagaimana perkembangan orang Melayu memeluk Islam. Mengapa ulama-ulama biar? Bukan ulama-ulama jahil. Jadi biar dulu, tak boleh larang dulu, biar masa ansur. Kemudian kita bagi ilmu kepada mereka. Bagi ilmu. Barulah mereka faham. Sebab amalan mandi sapa tu rompan. Saya masih ingat saya waktu saya kecil kan. Bila masuk hari Rabu akhir bulan Sapa, satu kampung ataupun separuh kampung di Great tempat saya tu. Pergi Melaka Tanjung Kelir. Pergi Melaka Tanjung Kelir Allah Akbar. Orang berikan bas. Bukan lama sangat kan, tahun 50-an. Tapi mengapa sekarang dah hilang? Bila khatbah, bila majlis ilmu mengatakan tak boleh, itu khurafat. Yang khurafat, syirik pada Allah SWT. Mana ada bulan akhir, bulan Sapa, boleh membawa bala. Tak ada. Baru orang faham. Tak ada sekarang. Tak ada sekarang. Itu contoh berlebihan dalam agama. Sampai menyeleweng. Kita tengok bagaimana Nabi kata kan. Sesungguhnya agama itu mudah. Dan tiada seorang yang mencuba mempersulit diri dalam agama ini, melainkan ia pasti kalah. Maknanya jangan melampau-lampau sangat dalam hal agama ni. Bila kita kerja ikut sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Itu sebab kadang-kadang kan kita baca hadis kan. Bila datang sahabat, bukan aja sahabat datang, dia kata aku nak puasa Rasulullah, kalau boleh tak ada buka-buka langsung. Aku tak nak kahwin Rasulullah, biar aku bujang sampai ke mati. Apa kata Rasulullah? Aku puasa, aku berbuka, aku kahwin, aku beranak pinak dan sebagainya. Dia tak bagi orang tak kahwin. Dia tak bagi misalnya orang terpuasa je sepanjang-panjang masa, rasa tak ada buka. Jadi ulama-ulama kata hadis itu menunjukkan bahawa Islam itu sederhana. Tak ada amalan-amalan yang melampau-lampau sangat macam itu. Bukan cara Rasulullah SAW. Jadi,
Kita ikut cara Rasulullah. Apa yang dia suruh ni? Yang selain daripada puasa-puasa hari peristiwa tu kan, Isnin, Khamis, hari putih, tu ada yang setuju tu kan. Dia selalu kempen dengan itu kan. Atau itu amanat Nabi SAW. Tak ada lebih daripada itu kan. Satu hadis daripada Abu Hurairah kan, sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seorang pun sulit berlebih-lebih dalam agama, melainkan ia akan dikalahkan. Akhirnya kalau kita lebih-lebih sekali, akhirnya kalah kita. Kibab, jemu dan sebagainya. Oleh itu kerjakanlah dalam keadaan semampunya dan bergembiralah dengan pahala Allah dan mohonlah pertolongan waktu pagi, petang dan sebagaimana. Kita tangguhkan dulu sebab beduk pun dah berbunyi. Azan, azan. Ji. Azan. Sambung sekali lagi terlupa Saya cuba habiskan malam ni sampai muka surat 258. Tapi bukan ambil semua hadis Saya tak muka ada hadis Saya tak muka buku kita ni. Satu lagi. Ini menunjukkan bahawa Islam tak suka benda-benda macam ni kan. Menyakiti orang lain. Itu dia. Pun ada hadis Islam ni. Sabda Rasulullah, al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain yang merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau zaman dulu tangan tu pada penampar ke apa tu kan. Zaman sekarang ni WhatsApp tu. Atau dia apa ni? Jadi makna hadis ini menggambarkan bahawa Islam tegak
larang kita menyakiti orang lain dengan apa cara sekalipun. Bila maksud gangguan lisan ni mengatur orang, pertenah orang, maki orang. Kalau tangan ni mana penyepak, penampar. Kaki tak ada. Tapi termasuk juga penyepak. Contoh kan. Ini bukan kerja Islam ni. Okey. Ada lidah. Satu hadis. Hadis ni dibawa oleh pengarang ni nak menunjukkan satu lagi contoh. Islam tu tak keras, lemah lembut, tak suka sakit kalau orang lain. Cuma musuh Islam sakit hati kita kan. Satu lagi. Hamba wanita dan isteri pun tak boleh kita sakiti. Yang kata setengah-setengah musuh Islam tu bahawa Islam ni agama yang kejam terhadap wanita. Ini hadis panjang ni. Hadis ini berkaitan dengan aduan daripada sekumpulan muslimat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata suami-suami mereka ni kejam, mana cakap kasar, selalunya menaik tangan kepada isteri dia. Kemudian terdapatlah banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah. Dia bukan direct mengadu pada Nabi, kepada isteri-isteri Nabi. Dia adukan mereka mengeluh pada suami mereka tentang sikap-sikap lah. Suka pukul, suka maki. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad yang mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan terbaik di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Mana Nabi kata orang yang buat kerja macam ni, memukul isteri dan sebagainya tu, dia bukan jenis orang Islam ke, tapi bukan jenis orang yang baik. Orang ingat dia cakap ni kan. Tapi maknanya menggambarkan bahawa Rasulullah pun tak suka dilakukan oleh orang lelaki terhadap isteri-isteri dia. Okay. Satu lagi, larangan mengancam seorang. La yahillu li rajulin an yarawi. Ada kita tengok dalam hadis bukan sebab apa ni. Yarawi muslimat. Okay. Bukan sebab apa? Dua lebih panjang. Okey, ada tu. Okey. Dua lima enam. Bukan saya 256. La yahillu li muslim an yura'a musliman. Itu dia. Tak nampak. Walaupun mata dua lapis tak nampak juga. Jadi daripada sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir. Sahabat ni tu masyhurkan selalu, ustaz-ustaz kita bawa namanya. Dia kata dahulu kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Lalu ada seorang yang sedang mengantuk di atas kenderaannya. Ni satu rombongan yang musafir bersama Rasulullah. Ada yang mengantuk. Kemudian ada seorang lelaki lain mengambil anak panah orang yang mengantuk tersebut dari wadahnya, dari tempatnya. Maka orang itu terbangun, terkejut, ketakutan. Kemudian Rasulullah pun bersabda, tidak halal bagi seorang membuat takut seorang Muslim. Ugut macam itu main-main pun tak boleh sampai rupanya. Sampai kawan tu terkejut kan. Nampak tak? Apa lagi macam tu? Tak tahu sama dia isteri dia ke anak dia ke, mak dia ke, wallahualam. Apa-apa yang takutkan, tunjuk pisau. Jadi itu tuan-tuan, maknanya jangan kita buat macam tu kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita. Dia nakal sebenarnya, nampak ni pisau ni, nampak ni pelindung ni, ketuk kepala dia terpecah. Ini pun dilarang sebab dia larang seorang Muslim tu menakutkan orang lain. Habis macam mana cara dia? Terfikirlah sendiri. Orang kata fikir orang sendiri. Macam mana cara nak perbaiki mereka. Tapi jangan menakutkan dengan cara yang tu. Tidak halal bagi seorang Muslim membuat takut seorang Muslim. Bila tidak halal ni maknanya haram. Dan mungkin ini agak atas satu dua slide lagi kita tamat. Dalam satu peperangan dengan orang Yahudi. Ketua untuk pergi perangan tempat lima ni Ali bin Abi Talib. Perang Khaybar. Perang dengan Bani Kainuqa ke Bani Quraizah, saya dah lupa kan. Saya tempat Khaybar.
Apa kata Rasulullah pada Ali? Pergilah dengan tenang hingga kamu tiba di kampung mereka. Jangan gopoh-gopoh. Sebab kalau kamu terserbu je nanti, nampak sangat kejam. Kemudian ajaklah mereka memeluk Islam. Tak pujuk dulu. Pujuk dulu orang Yahudi tu. Dan beritahu mereka tentang kewajipan mereka kepada Allah. Mana berdakwah dulu kan. Demi Allah, jika kamu dapat menyebabkan seorang mendapat hidayah, maka hal itu lebih baik bagimu daripada ternak unta yang merah. Itu bahal. Itu pahala tu nampak. Mana pergi tempat Yahudi tu, pujuk dulu, perunding dulu dengan mereka, cerita kamu ni Islam. Kalau mereka dapat nanti hidayah, kamu pun akan dapat pahala yang senilai unta merah, unta yang paling mahal sekali pada masyarakat Arab zaman tu. Okay. Jadi apa yang terkandung dalam hadis ni? Maknanya begitu juga yang maknanya pergi lemah lembut, tolak ansur, bincang dulu. Ni perang tu kan? Kemudian seterusnya Nabi pesan lagi kan, ada hadis ni. Tapi saya tak lepas masuk ke sini. Nabi selalu pesan pada parlimen tentera Islam agar jangan membunuh orang tua. Tak boleh tuan-tuan, dicegah dalam peperangan Islam. Tak boleh bunuh orang tua macam kita ni. Kita ni tua ni, warga emas. Orang lemah. Bayi lagi lah, baby. Anak kecil dan perempuan, jangan bunuh. Tapi kita tengok perbuatan orang non-Muslim bila berlaku peperangan ni. Tengok Yahudi bantai macam mana buat orang Palestin tu. Budak kecil ke, bayi ke, tak kisah. Orang perempuan. Nampak tak? Tapi masih lagi orang kata agama kita kejam dan ganas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saya undang apa yang saya sebut tadi. Kita malam ni kita gunakan kutipan kita tu untuk beli buku Al-Azkar dan juga buku Manhaj Fiqh Manhaj Mazhab Syafi'i, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.